Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membentangkan laporan latihan industri saya sepanjang menjalankan latihan industri di Mahkamah Rendah Syariah Padang Terang. Okey, di dalam video ini terkandung maklumat pelajar, maklumat supervisor industri dan universiti, misi, visi dan bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah Padang Terang, skop kerja, faedah, kesukaran dan cadangan. Okey, yang pertama, maklumat pelajar. Maklumat dari saya, nama saya Sharifah Nafisha binti Said Ibrahim, nombor 1181482. Saya merupakan pelajar tahun akhir ijazah sarjana muda Fiqh dan Fatwa di USIM dan saya telah menjalankan latihan industri selama 3 bulan, 3 minggu di Mahkamah Rendah Syariah Padang Terang dan supervisor industri saya merupakan Ustaz Muhammad Nazri bin Abdullah dan supervisor universiti saya merupakan Prof. Madya Dr. Ahmad Wifaq bin Muhtar. Okey, kemudian ini merupakan maklumat supervisor industri saya. Nama beliau Muhammad Nazri bin Abdullah dan beliau merupakan penolong pendaftar kanan LS22. Seterusnya, maklumat supervisor universiti saya merupakan beliau merupakan Prof. Madya Dr. Ahmad Wifaq bin Muhtar dan beliau merupakan pensyarah kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang di Universiti Sains Islam Malaysia. Seterusnya, latar belakang Mahkamah Rendah Syariah Padang Terang. Mahkamah ini merupakan salah satu daripada 12 Mahkamah Rendah Syariah yang terdapat di Kedah dan ditadbir oleh JKSNK, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah. Dan ia dibentuk mengikut Seksyen 3/1/2/3 Enactment Mahkamah Syariah Kedah 1993. Dan ia juga bertanggungjawab untuk melaksanakan semua visi, misi dan moto Badan Kehakiman berlandaskan syariah. Oleh itu, Mahkamah Syariah di Kedah ini berpisah dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah pada 31 Disember 1965 dan pada keesokan harinya Mahkamah Syariah ditubuhkan pada 1 Januari 1996. Seterusnya, ini merupakan misi dan visi Mahkamah Syariah di Kedah. Antara misinya ialah meningkatkan pengurusan pentadbiran yang cekap dan berkualiti. Yang kedua, menzahirkan keadilan berdasarkan hukum syarak dan undang-undang yang berkuasa. Yang ketiga, menyediakan kemudahan yang mencukupi ke arah melahirkan pelanggan yang berilmu. Dan visinya merupakan merealisasikan pengurusan pentadbiran dan kehakiman syariah yang lengkap dan sempurna dan berwibawa berdasarkan hukum syarak dan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa kepada masyarakat Islam. Kemudian, bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah Padang Terang ialah menerima, mendengar dan memutuskan penghakiman ke atas kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah mengikut undang-undang syariah. Antara kesnya ialah mal, faraid dan jenayah. Dan di sini ada 7 enactment yang diguna pakai di Mahkamah Syariah Kedah. Antaranya ialah enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2008 Kedah. Seterusnya, ini merupakan skop kerja yang saya lakukan sepanjang menjalani latihan industri di Mahkamah Rendah Syariah Padang Terang. Yang pertama, memberikan khidmat nasihat kepada klien di kaunter. Yang kedua, mengisi borang dan mendaftarkan kes harian. Yang ketiga, menjawab panggilan telefon. Yang keempat, membantu hakim menyelesaikan kes faraid. Dan yang kelima, mengeluarkan sijil faraid dan cerai serta perintah bagi semua kes mal, faraid dan jenayah. Okey, yang pertama, saya akan memberikan khidmat nasihat kepada klien yang ingin membuka kes permohonan cerai, pengesahan lafaz cerai dan faraid. Kerana mereka ingin mendapatkan kepastian sama ada mereka boleh meneruskan untuk pendaftaran kes ataupun tidak. Jadi bila selesai daripada khidmat nasihat, saya akan mengisi borang di dalam sistem My Record, kemudian saya akan mendaftarkan kes tersebut di dalam sistem e-syariah. Saya juga akan menjawab panggilan telefon jika telefon berdering untuk menjawab pertanyaan daripada masyarakat ataupun orang awam serta menjawab persoalan daripada peguam untuk mengubah tarikh hari bicara dan sebagainya. Seterusnya, saya juga membantu hakim untuk menyelesaikan kes faraid kerana pada keesokan harinya ada hari bicara untuk menyelesaikan masalah faraid. Jadi dalam masa yang sama, saya juga belajar cara pengiraan faraid mengikut kaedah Puan Hakim tersendiri. Selepas selesai daripada perbicaraan bersama Puan Hakim, saya akan mengeluarkan sijil faraid dan cerai serta perintah bagi kesemua kes, iaitu kes mal, faraid dan jenayah. Kerana apabila sudah selesai perbicaraan, klien mahukan sijil faraid dan cerai untuk simpanan mereka ataupun untuk mereka berikan kepada pejabat agama untuk
tujuan rujuk. Okey, berikut merupakan faedah yang saya perolehi dari latihan industri. Antara faedahnya ialah meningkatkan kemahiran berkomunikasi, mengetahui prosedur pendaftaran kes, mendapat peluang bekerja dalam suasana yang profesional dan meningkatkan tahap disiplin diri. Tetapi faedah yang paling besar yang saya perolehi ialah mengetahui prosedur pendaftaran kes. Hal ini kerana setiap klien itu perlu mematuhi dan mengikuti setiap prosedur yang telah ditetapkan untuk pendaftaran kes seperti kes permohonan cerai ataupun pengesahan lafaz cerai dan kes faraid. Jadi seperti yang kita tahu, untuk mendaftar sesebuah kes itu perlulah bermula dengan mengisi borang di sistem MyRecord. Seterusnya mendaftarkan di dalam sistem e-syariah dan sehinggalah mendapat perintah bersih daripada mahkamah sendiri. Tetapi apa yang saya boleh simpulkan di sini, organisasi ini merupakan organisasi yang terbaik kerana meletakkan budi bicara mahkamah itu lebih tinggi daripada piagam pelanggan sendiri. Kerana seperti yang kita semua tahu, apabila kes itu didaftarkan, klien perlulah menunggu selama 21 hari bekerja untuk mendapat tarikh bicara. Tetapi apa yang organisasi ini lakukan, mereka membenarkan pada hari yang sama bicara dan pendaftaran dilakukan. Sebagai contoh, jika hari ini seorang klien datang untuk mendaftar kes permohonan cerai dan pada hari ini juga boleh dijalankan hari bicara dan pada hari yang sama juga perintah boleh dikeluarkan. Jadi urusan itu sangat dipermudahkan oleh organisasi ini. Okey, seterusnya kesukaran yang saya hadapi sewaktu saya menjalani latihan industri. Antaranya yang pertama ialah bekerja tanpa bimbingan dan yang kedua menyesuaikan diri dengan keadaan baru dan yang ketiga kekurangan fasiliti. Tetapi apa yang paling mencabar kesukaran ini sewaktu saya menjalani latihan industri ialah bekerja tanpa bimbingan staf. Hal ini kerana organisasi ini mempunyai staf yang terhad. Jadi, staf yang sedia ada mempunyai tugasan mereka sendiri dan tugasan mereka agak banyak dan mereka tidak mempunyai masa untuk membimbing dan menunjuk ajar kepada pelajar praktikal untuk melakukan tugasan-tugasan. Oleh itu, saya merasakan bekerja tanpa bimbingan staf ini merupakan perkara yang mencabar bagi diri saya kerana saya perlu mencari benda baru dan saya perlu belajar dengan sendiri. Saya juga merasakan perkara yang mencabar bagi diri saya sewaktu menjalani latihan industri ialah menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Hal ini kerana di dalam organisasi ini mempunyai staf yang berbeza dari segi lingkungan umur. Ada yang tua, ada yang muda. Jadi saya perlu menonjolkan diri saya sebagai pelajar praktikal yang terbaik supaya saya sesuai dalam kalangan staf-staf yang lain. Oleh itu, benda ini menjadi perkara yang mencabar untuk saya menyesuaikan diri dengan staf-staf yang sedia ada. Seterusnya, cadangan dan nasihat saya untuk menambahbaikan latihan industri pada masa akan datang. Yang pertama, melantik kaki tangan baru untuk membimbing pelajar mempelajari ilmu baharu. Hal ini kerana pelajar praktikal merupakan orang baharu di dalam organisasi tersebut dan perlu bimbingan staf sedia ada untuk pelajar ini mempelajari apa yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, menambah baik infrastruktur organisasi luaran dan dalaman. Hal ini kerana organisasi tersebut mempunyai kekurangan dari segi infrastruktur luaran dan dalaman. Sebagai contoh, menyediakan tempat khas untuk solat dan menyediakan satu meja khas yang mempunyai komputer dan kelengkapan yang asas untuk pelajar praktikal melakukan tugas dengan lebih mudah. Dan akhir sekali, menggalakkan staf untuk wujudkan suasana kerja yang lebih harmoni. Hal ini kerana untuk mengeratkan lagi hubungan di antara staf dan pelajar praktikal bukan sahaja sewaktu latihan industri, malah pada masa yang akan datang juga. Okey, akhir sekali ini merupakan gambar saya semasa menjalani latihan industri bersama semua staf Mahkamah Rendah Syariah Padang Terap. Gambar ini sewaktu sambutan Hari Raya Aidilfitri di
organisasi kami. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.